اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Para pelajar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita menyatakan kesyukuran kepada Allah pada hari ini masih lagi diberikan nikmat olehnya, nikmat kehidupan, nikmat iman, Islam, nikmat kesihatan. Dan insya-Allah untuk kali ini Ustaz akan mengupas berkaitan tajuk falsafah ibadah dalam Islam, iaitu tajuk yang terakhir bagi subjek pengajian Islam MPU 2312. Tajuk yang terakhir, tajuk yang ke-15, falsafah ibadah dalam Islam. Falsafah ibadah dalam Islam ini mengandungi 4 subtopik, tajuk kecil di bawahnya, dan pada kali ini kita akan terus mengupas ke semua subtopik yang berada dalam falsafah ibadah dalam Islam. Para pelajar yang dikasihi sekalian, kalau dalam buku nota pengajian Islam, maka tajuk itu berada pada muka surat 109. Baik, jadi kita terus kepada isi pelajaran kita. Baik, tajuk adalah falsafah ibadah dalam Islam. Pengertian ibadah. Untuk subtopik yang pertama iaitulah pengertian ibadah. Dan objektif pencapaian akhiran, apa yang perlu dikuasai oleh pelajar dalam subtopik ini adalah pertama, menyatakan pengertian ibadah. Apa yang dimaksudkan dengan ibadah. Kemudian mengetahui dalil berkaitan dengan ibadah. Surah Az-Zariyat ayat yang ke-56 dalilnya. Kemudian menyatakan pembahagian ibadah. Yang keempat, menghuraikan perkaitan ibadah khusus dan umum. Menjelaskan sebab ibadah rasa, sebab ibadah tidak diterima oleh Allah. Kemudian yang terakhir bagi subtopik ini, menghuraikan cara-cara meningkatkan kualiti ibadah kepada Allah. Baik, kita terus kepada huraian bagi setiap isi pelajaran atau objektif akhiran tadi. Yang pertama, pengertian ibadah. Ibadah ialah, apa yang dimaksudkan dengan ibadah? Mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada melalui perkataan, perbuatan atau pengakuan hati yang berlandaskan peraturan syarak. Pengertian dia iaitu ibadah itu abdikan diri kepada Allah melalui perkataan, dengan lisan, lidah, zikrullah, solawat, istighfar, perbuatan, solat, pengakuan hati, niat untuk melakukan kebaikan, niat nak melakukan ibadah, sudah mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil, isi yang kedua, dalil seperti ayat yang ke-56 surah Az-Zariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Maksudnya, dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Tujuan dia agar manusia beribadah kepada Allah. Itu tujuan penciptaan manusia. Supaya manusia
mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Beribadah kepada Allah adalah matlamat utama penciptaan manusia. Jadi manusia perlu beribadah kepada Allah untuk menjadi hamba yang berjaya dalam kehidupan dunia dan di akhirat nanti. Beribadah kepada Allah adalah bukti kecintaan manusia kepada penciptanya. Maka ibadah ini kesan dia kepada manusia, tidak memberi kesan kepada Khalik Allah. Ya. Walaupun manusia itu tidak beribadah kepada Allah, tidak ada pekesan kepada Allah, melainkan kesan kepada diri hamba yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, pembahagian ibadah. Ibadah terbahagi kepada dua. Satu ibadah umum dan satu lagi ibadah khusus. Apa dia beza antara ibadah umum dan khusus? Ibadah umum, kita pergi ibadah khusus dulu kerana dia khusus. Ialah suatu bentuk pengabdian diri setiap hamba kepada Allah secara langsung bagi mendapat keredaannya. Contohnya melaksanakan 5 rukun Islam. Puasa, kelima rukun Islam. Ya, semualah, sembahyang, puasa Ramadan, zakat. Ya. Dan di samping dengan yang bersifat individu. Masing-masing, setiap diri manusia. Puasa sunat, baca Quran, zikir, selawat dan sebagainya. Khusus masing-masing. Manakala ibadah umum ialah pengabdian diri secara tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerusi urusan duniawi yang berkaitan dengan hubungan sama manusia yang berlandaskan akidah dan syariah Islam. Contohnya seperti menuntut ilmu, bekerja, mencari rezeki yang halal untuk diri, keluarga dan sebagainya. Baik. Kemudian itu pembahagian ibadah. Yang keempat, yang kelima, perkaitan ibadah khusus dan umum. Menunaikan ibadah khusus adalah syarat ibadah umumnya diterima. Contohnya seorang peniaga yang meninggalkan salat fardu, maka perniagaannya tidak dikira sebagai ibadah. Sebaliknya, jika peniaga tidak meninggalkan salat fardu, barulah perniagaannya dikira sebagai ibadah. Kerana yang bersifat umum ini pelengkap kepada yang khusus. Yang sunat pelengkap kepada yang fardu. Baik. Ibadah khusus menghapuskan segala dosa. Ini antara beza. Ya. Ibadah umum menghapuskan akhlak buruk dalam masyarakat. Ini hubungan sama manusia yang macam muamalah. Melahirkan individu yang berjiwa dan berhati bersih. Melahirkan masyarakat yang aman dan sejahtera. Melahirkan individu yang taat kepada Allah. Melahirkan individu yang taat kepada perintah Allah. Manakala ibadah umum melahirkan masyarakat yang taat kepada pemerintah. Melahirkan individu yang berilmu pengetahuan. Meningkatkan ekonomi dan membangunkan negara. Baik, itu perkaitan antara ibadah umum dengan ibadah khusus. Kemudian yang seterusnya sebab-sebab ibadah rosak. Baik. Pertama, murtad, syirik dan munafik. Ini golongan yang keluar daripada Islam, maka rosaklah ibadah dia. Yang kedua, takabbur, sikap membesarkan diri. Riya, menunjuk-nunjuk amalan baik yang dilakukan. Ujub, kagum dengan amalan sendiri serta sombong dalam melakukan suatu ibadah serta memandang rendah dan memperlekehkan amalan orang lain. Sum'ah, menceritakan amalan baik yang dilakukan kepada orang lain dengan tujuan mendapat pujian. Mengungkit kembali kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada orang lain dengan tujuan jasa dan pertolongan yang diberikannya sentiasa dikenan. Yang disebut dalam Al-Quran bil manni. Manni, mengungkit-ungkit. Wal adha, yang kesemuanya. Yang berkaitan dengan sedekah lah khususnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan manni, iaitu mengungkit-ungkit. Wal adha. Adha ni pula perkataan atau perbuatan yang dilakukan terhadap orang yang diberikan bantuan dengan tujuan menyakitkan hatinya.
Seterusnya hasad dengki, iri hati atau rasa benci dengan nikmat dan kebaikan yang diperolehi oleh orang lain dan berusaha agar nikmat tersebut hilang daripada orang itu. Baik, yang terakhir untuk subtopik ini, cara-cara meningkatkan kualiti ibadah kepada Allah. Pertama, mendalami ilmu pengetahuan tentang peraturan-peraturan satu ibadah itu, kaifiat-kaifiat dalam melaksanakan ibadah. Yang kedua, berusaha untuk memahami maksud atau erti yang terkandung dalam bacaan-bacaan dalam amalan ibadah seperti bacaan dalam solat. Seterusnya, dengan sentiasa berusaha membersihkan diri dan hati agar sesuatu ibadah yang dilakukan dapat dibuat dengan khusyuk dan tenang. Berusaha bersih hati, bersih diri. Mana memohon keampunan Allah, bertaubat, beristighfar. Sebenarnya cuba mengenal pasti dan menghayati tentang kepentingan, kebaikan dan hikmah disyariatkan satu ibadah itu ke atas manusia. Yang terakhir, dengan mengerti bahawa ibadah adalah kewajipan seorang makhluk kepada penciptanya. Ingat bahawa ibadah ini adalah kewajipan makhluk kepada pencipta. Kewajipan kita kepada pencipta. Maka insya-Allah kita akan melaksanakan ibadah dengan sesungguh-sungguhnya. Baik, kita berpindah kepada subtopik yang kedua, iaitu konsep dan falsafah ibadah. Konsep dan falsafah ibadah mengandungi 4 objektif akhiran, menerangkan ciri kesempurnaan ibadah, menerangkan tujuan ibadah, menerangkan kesan ibadah tanpa syariat, dan menerangkan syariat tanpa ibadah. Baik, kita pergi kepada yang pertama, ciri kesempurnaan ibadah. Ciri nak sempurnanya ibadah, pertama, niat kerana Allah. Niat adalah syarat amalan diterima Allah. Belajar kerana Allah mendapat pahala. Tapi belajar kerana sijil tidak mendapat pahala. Memenuhi tuntutan hukum syarak. Jika amalan yang dilakukan bertentangan dengan syariat Islam, perbuatan itu adalah haram dan tidak dikira sebagai ibadah. Walaupun niat melakukan kerana Allah. Contoh bekerja di kedai arak dengan niat untuk menyara hidup keluarga. Seterusnya, memenuhi peraturan dalam ibadah. Peraturan dalam ibadah seperti rukun, syarat dan sunat satu ibadah perlu dipenuhi. Misalnya solat asar 4 rakaat tidak boleh diubah suka hati menjadi 3 rakaat atau sebaliknya atau selainnya. Ihsan semasa melakukan ibadah, maksudnya melakukan ibadah dengan betul dan sempurna mengikut syariat dan syarat dan peraturannya. Kemudian bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah. Setiap amalan mesti dilakukan dengan bersungguh-sungguh, sekiranya dilakukan sambil lewa, tidak mendapat tempat di sisi Allah. Yang inilah namanya tidak khusyuk, wal-iyadzubillah. Kemudian tujuan ibadah, apa tujuan ibadah? Untuk mendapat keredaan Allah, agar Allah redha kepada kita, redha hidup kita, untuk mendapatkan ganjaran pahala sebagai bekalan akhirat. Kemudian yang ketiga, bagi mencapai kebahagiaan hidup. Menerusi pelaksanaan ibadah, seseorang itu akan diredai Allah yang membawa kepada rasa tenteram dan bahagia. Tenang dalam hati. Untuk menunaikan hak Allah ke atas manusia. Allah sebagai pencipta dan pemilik kita mempunyai hak untuk Allah mempunyai pemilik kita dan Allah mempunyai hak untuk disembah oleh makhluk ciptaannya. Kemudian kesan ibadah tanpa syariat dan nanti kesan syariat tanpa ibadah pula. Kesan ibadat tanpa syariat, merasakan ibadat. Ibadat tanpa mengikut syariat adalah ibadah yang tidak mengikut peraturan. Ibadah ini adalah sia-sia dan ditolak mardud, ditolak oleh Allah. Membawa kepincangan iman, ibadat yang tidak sah sama seperti tidak menunaikan ibadah yang menyebabkan kepincangan iman. Tidak mendapat pahala dan keredaan Allah kerana ibadah yang dilakukan tidak diiktiraf di sisi Allah. Kemudian yang terakhir bagi subtopik yang kedua ini, kesan syariat tanpa ibadah. Syariat tanpa ibadah pula. Maksudnya melakukan sesuatu perbuatan mengikut peraturan syarak tetapi bukan tujuan ibadah. Perbuatan ini mendatangkan kesan-kesan buruk, iaitu dilaknat oleh Allah. Kerana syariat dicipta untuk menghubungkan manusia dengan penciptanya. Merosakkan syariat kerana syariat sepatutnya dilakukan kerana beribadah kepada Allah. Menimbulkan huru-hara dan salah faham dalam masyarakat.
Orang yang melakukan syariat bukan untuk beribadah sebenarnya. Melakukan syariat mengikut fahaman sendiri dan ini adalah penyelewengan ajaran Islam. Ini akan membawa huru-hara dalam masyarakat. Baik, pelajar yang dikasihi sekalian, selesai untuk subtopik yang kedua. Kita berpindah kepada subtopik yang ketiga, memahami konsep munakahat. Ini bab menikah kahwin. Baik, banyak objektif akhirannya ada 8. Ya, 8. Menyatakan pengertian perkahwinan dan falsafah munakahat. Begitulah sampai yang ke-8. Jadi kita terus kepada satu persatu objektif isi pelajaran tersebut. Pertama, pengertian perkahwinan dan falsafah munakahat. Pengertian perkahwinan dari segi syarak, ikatan yang teguh antara lelaki dan perempuan melalui akad nikah yang sah untuk hidup sebagai suami isteri. Manakala falsafah munakahat, suatu ikatan suami isteri untuk membina keluarga dan menjaga keturunan umat manusia secara sah dan bertanggungjawab. Dalil tuntutan berkahwin, ayat dari surah Ar-Rum, ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Maksudnya, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu, suami isteri, perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya dia yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Baik, seterusnya isi yang ketiga, konsep kekeluargaan dalam Islam. Dapat memupuk semangat bertanggungjawab sebagai suami isteri, dapat mengatur kehidupan dengan baik, mengembangkan dakwah Islamiyah, mencegah gejala sosial dan mengembangkan generasi soleh. Tanggungjawab setiap ahli keluarga. Tanggungjawab suami memberi mas kahwin, mula-mula nak kahwin. Kewajipan dia adalah mas kahwin. Yang kedua, memberi nafkah zahir dan batin. Memberi layanan baik kepada isteri, memberikan didikan agama kepada isteri. Kemudian tanggungjawab isteri mentaati suami selagi tidak bertentangan dengan syarak. Memberi layanan yang baik kepada suami, menjaga maruah suami, menjaga harta benda suami. Manakala tanggungjawab bersama, memelihara dan mendidik anak-anak. Bertolak ansur dan membuat keputusan, memberi layanan yang saksama kepada ahli keluarga, memberikan kasih kepada anak-anak tanpa pilih kasih. Tanggungjawab anak, menghormati dan mematuhi nasihat serta tunjuk ajar ibu bapa, menjaga maruah keluarga, patuh ajaran agama, berbakti kepada kedua ibu bapa, menjauhi perbuatan mungkar. Baik, kemudian isi yang seterusnya, kepentingan perkahwinan kepada individu dan masyarakat. Pada individu, memberikan ketenangan, liyaskunu ilaiha, disebut dalam ayat tadi. Membentuk sikap bertanggungjawab, mendapat keturunan yang sah, melaksanakan tuntutan agama. Manakala masyarakat, lahir masyarakat yang bertanggungjawab. Hidup maju, aman dan harmoni. Wujud ikatan persaudaraan, terpelihara daripada kekacauan. Kemudian keistimewaan institusi kekeluargaan, menjaga nasab dan keturunan manusia. Mewujudkan kerjasama antara suami dan isteri dalam mendidik anak-anak. Menyelamatkan masyarakat daripada keruntuhan moral dan penyakit berbahaya. Ya, yang melakukan hubungan tanpa ikatan perkahwinan yang sah, zina dan sebagainya. Melahirkan ketenangan jiwa. Punca keruntuhan, keutuhan perkahwinan, punca utuhnya perkahwinan, mengamalkan perintah Allah, melaksanakan tanggungjawab terhadap keluarga, berusaha mencari rezeki bagi suami, membina sikap saling mempercayai, persefahaman, kasih sayang dan tolak ansur antara suami isteri.
Manakala punca keruntuhan rumah tangga ya, berlawanan dengan punca keutuhan tadi dah memadai ya, sebagai membawa maksud punca keruntuhan. Tidak melaksanakan tanggungjawab. Malah berusaha untuk memenuhi keperluan keluarga. Tiada persefahaman dan tolak ansur antara suami isteri. Kurangnya penghayatan agama dalam diri suami isteri. Seterusnya, cara-cara mengekalkan keharmonian rumah tangga. Setiap pasangan mestilah bertanggungjawab antara satu sama lain. Bersedia memberi maaf dan tidak membesarkan isu-isu remeh. Segera menyelesaikan masalah yang timbul dengan merujuk kepada yang pakar supaya tidak berlarutan. Mengukuhkan ekonomi dan keluarga, berusaha menyayangi ahli keluarga. Maka itu demikian subtopik yang ketiga. Kita terus kepada subtopik yang keempat atau yang terakhir bagi falsafah ibadah dalam Islam, memahami konsep jenayah. Terdapat 5 isi pelajaran ya, atau objektif pelajaran. Kita terus kepada yang pertama, pengertian jinayat menurut Islam. Maksud jenayah ialah segala perbuatan sama ada terhadap diri, nyawa, agama, harta dan sebagainya yang diharamkan oleh syarak. Baik. Dalil berkaitan jenayah, surah An-Nahl ayat 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Sadaqallahul azim. Ya, ada kesilapan sedikit, bukan surah An-Nahl, tetapi surah Al-Ma'idah ayat yang ke-9, ayat yang ke-90. Ya, suratul Ma'idah. Ya. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-90. Ya, di sini berlaku sedikit kesilapan, boleh jadi pada buku panduan pelajar juga terdapat kesilapan. Baik, kita baca dulu maksud dia. Wahai orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak, berjudi, pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang anak panah adalah semuanya kotor, keji dan perbuatan yang datang daripada syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Baik. Itu dalil berkaitan dengan jenayah. Baik. Ya, sekejapnya kita buka balik. Baik, kita tengok balik pada yang di sini surah An-Nahl ayat 126 itu salah. Jadi kita boleh ubah, betulkan dia kepada suratul Ma'idah ayat 90. Baik. Kita terus kepada isi pelajaran yang sesungguhnya, jenis-jenis hukum jenayah menurut Islam. Pertama, hudud, hukuman yang ditetapkan oleh Allah dan wajib dilaksanakan sebagai hak Allah. Qisas, hukuman yang ditetapkan oleh Allah yang wajib dilaksanakan bagi menggunakan hak manusia kerana ia kesalahan melibatkan hak individu. Ya, hukuman balas balik. Kemudian ta'zir, hukuman yang dijatuhkan ke atas orang yang buat kesalahan atau maksiat yang tidak ditetapkan kadar dan bentuknya oleh syarak. Atau hukuman yang dikenakan ke atas penjenayah,
hudud atau kisah tapi tidak cukup syarat untuk melaksanakannya. Kemudian diat. Denda yang telah ditetapkan oleh syarak sebagai menggantikan kisah yang tidak dilaksanakan. Ya, umpamanya membunuh, ada diat. Baik, kita tengok jenis hukum jenayah, kesalahan dan hukuman dia. Baik, di bawah hukum hudud terdapat beberapa kesalahan. Pertama, berzina. Kalau muhsan yang dah kahwin, rejam sampai mati. Ghairu muhsan yang dah kahwin sebab 100 kali sebatan. Mencuri, potong tangan. Minum arak sebab 40 kali sebatan. Murtad, bunuh. Qazaf, menuduh perempuan yang baik berzina tanpa mendatangkan 4 saksi sebab 80 rotan. Bughas, pemberontak. Dijatuhkan hukuman bunuh atau diperangi. Merampok, bunuh balas jika membunuh tapi tidak merampok. Jika merampok namun adalah dibunuh dan disalib. Jika merampas harta tanpa membunuh, dipotong tangan dan kaki bersilang. Jika mengganggu ketenteraman awam, dipenjara atau dibuang daerah. Kemudian di bawah hukum qisas, kesalahan qisas, bunuh. Baik, bunuh. Kita tengok pertama, sengaja dibunuh balas atau diat jika dimaafkan. Tidak sengaja 100 ekor unta. Separuh sengaja 100 ekor unta. Mencederakan anggota badan dibalas. Diat, unta atau kafarah. Hirabah, perusuh dan ganggu keamanan. Dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki bersilang, dibuang negeri. Itu antara hukuman bagi qisas. Kemudian ta'zir. Semua kesalahan yang ada dalam hukuman hudud dan qisas. Kesalahan hudud dan kisah yang tidak cukup bukti ini antara hukuman yang dibolehkan untuk hakim menjatuhkan. Nasihat, teguran, ancaman, amaran, pemelawan, taubih, mencela, perisytiharan, mencela kepada penjenayah dan perisytiharan umum, buang daerah, denda, penjara sebab salib, bunuh. 11 kali boleh dihukum bunuh. Baik, kemudian yang keempat, diat, denda menggantikan qisas. Semua jenis kesalahan qisas, 100 ekor unta untuk kesalahan membunuh atau senilai dengannya. Bilangan unta berdasarkan kategori kecederaan. Ini menurut hakim. Baik, menerangkan kepentingan qisas, hudud, ta'zir dan diat. Menyedar dan menginsafkan pesalah, menjaga harta dan hak orang lain daripada dicerobohi, mencuri dan merampak, memberi teladan dan iktibar, memelihara kesucian agama, menjamin keselamatan dan keamanan orang ramai, menjamin kesejahteraan dan keamanan masyarakat, memelihara jiwa dan tubuh badan orang yang tidak berdosa, bukti keadilan Allah, menjauhkan rasa tidak puas hati waris mangsa bagi kesalahan membunuh, memberi teladan dan iktibar kepada orang ramai yang melihat pelaksanaan hukuman, mewujudkan masyarakat dan negara yang harmoni, memberi pengajaran kepada pesalah dan kesedaran kepada masyarakat, menunjukkan Islam sentiasa mengambil berat kelakuan umatnya. Banyak. Mewujudkan sifat bertolak ansur dan bermaaf-maafan bagi kesalahan bunuh yang dimaafkan oleh ahli keluarga. Peluang kepada penjenayah untuk bertaubat, kemaafan dengan diat 100 ekor unta. Pengajaran kepada masyarakat agar menjauhi jenayah, bukti Islam menganjurkan bermaafan. Perbandingan hukum jenayah mengikut Islam dengan bukan Islam. Baik, kita tengok. Hukum jenayah Islam ciptaan Allah. Jenayah hukum Islam digubah berdasarkan pendapat dan pengalaman manusia. Perasaannya mendapat berkat dan redha Allah, tiada keberkatan dan rahmat Allah. Kuasa pengampunan hukum kisah adalah hak keluarga mangsa. Kuasa pengampunan adalah hak milik mahkamah atau pihak pemerintah. Baik. Maka selesai. Ya, pelajar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah selesai bagi tajuk yang ke-15. Falsafah ibadah dalam Islam yang mengandungi 4 subtopik, dan keempat-empat subtopik telah pun kita huraikan dalam pertemuan secara online ini. Mudah-mudahan Ustaz berharap agar semua pelajar dapat memahami. Sekiranya tidak memahami, boleh mengajukan soalan pada grup WhatsApp ataupun PM dan sebagainya, dan kita akan menjawab bagi setiap ketidakfahaman yang berlaku dalam kalangan para pelajar. Kita mengharapkan agar pelajar dapat memahami apa yang kita sebutkan pada kali ini, iaitulah merupakan
perkara yang penting dalam kehidupan kita, iaitulah ibadah. Kerana perkara pertama yang akan ditanya oleh Allah juga dalam perkara ibadah, iaitu solat fardu. Jadi sekadar itu untuk kali ini, mudah-mudahan apa yang Ustaz sentuhkan pada kali ini memberikan kefahaman kepada semua pelajar. Ya, kalau tak faham boleh ulang dan ulang, ya, supaya faham. Dan nanti kita akan menguji kefahaman dengan ujian juga secara online, ya, Google Form. Nanti kita akan sebarkan melalui grup WhatsApp, insya-Allah. Jadi sekali itu Ustaz mendoakan agar semua pelajar beroleh kesihatan, ya, dalam cuti PKP ini dan selamat berpuasa. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita dengan ganjaran pahala yang besar, insya-Allah. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.